السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Surah Allahul Azim, surah At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada hari akhirat serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hormati pengurusi surah Al-Aziz, tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan seluruh kepimpinan masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan
mereka yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan limpah kurnia daripada Allah taala, Allah berikan kita peluang. Allah berikan kita ruang duduk sebentar setelah kita salat maghrib secara berjemaah untuk kita berada di dalam majlis mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Allah berikan peluang untuk sama-sama kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir pada malam ini adalah tujuan untuk kita nak mempersiapkan kehidupan kita, untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak siap sedia, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik dan diberikan oleh Allah akan syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali semula setelah sekian lama tak berjumpa kita ni. Tahun lepas juga dah. Tahun lepas jumpa. Tahun ni baru jumpa pula. Lama semua dah saya catat dalam kitab ni bulan 9 2020. Tu dia punya lama sampai boleh sembahyang Jumaat dah seorang ni. Alhamdulillah, syukur. Babak semua sihat kan? Sihat alhamdulillah. Kenal tak kita ni lama tak jumpa ni. Apa dia Pak Ustaz ni nampak lain betul. Lama tak jumpa kan. Jadi biasalah saya pun baru ni merupakan seorang yang kedua di dalam Putrajaya saya mula berkuliah semula. Hari Selasa itu baru ni hari Selasa di Surah Ar-Rahman Persen 16 Putrajaya dekat dengan halaman dah tu. Nah, ni hari ni pula di sini alhamdulillah Allah buka semula ruang untuk kita sama-sama hadir untuk mendengar majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah permudahkan jalan kita menuju kepada syurga Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambung bacaan kitab kita daripada adab fi hamalatul Quran, yang mana kita nak bincangkan pada hari ini sambungan tajuk kita pada fasal yang ke-58 mengikut apa yang saya tandakan dalam kitab kita ni. Sambungan daripada perbincangan kita yang lalu berkaitan dengan hukum-hukum istimewa yang berkaitan dalam membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Ini kita nak tengok hari ini. Jadi alhamdulillah, tajuk dia hukum-hukum istimewa yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dalam sembahyang. Kita masih lagi berada dalam tajuk adab-adab dengan Al-Quran. Jadi adab-adab dengan Al-Quran ni banyak cabang dia. Dalam salat, luar salat, ketika kita baca di rumah, ketika kita baca di surau. Kita dah bincang dah pada pertemuan kita yang lalu. Maka kita bertemu semula hari ini, kita nak tengok pula hukum-hukum yang istimewa Allah tetapkan kepada mereka yang membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Dan kami sampaikan waqala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan kami sampaikan pembahasan ini secara ringkas kerana cukup masyhur di dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya wajib membaca Al-Quran dalam sembahyang fardu berdasarkan ijma' ulama. Kemudian bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad dan jumhur ulama berpandangan diwajibkan membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Dan Imam Abu Hanifah dan jemaah berkata tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah untuk selama-lamanya, dan katanya tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat yang terakhir. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama. Banyak dalil dari sunnah yang menyokong pendapat itu. Cukuplah memahami akan sabda baginda Nabi SAW di dalam satu hadis, la yujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Quran. Nabi kata tidak memadai sah salat yang tidak dibaca akannya Al-Fatihah. Jadi ni yang kita nak tengok ni, hukum-hukum ni. Ada juga yang pertikaikan, Ustaz boleh tak kalau Fatihah kita terlupa baca, macam mana? Dah nama kata rukun dalam salat surah Al-Fatihah ni, maka wajib kita baca.
Selesai ya? Maksudnya kita terlupa saja surah Fatihah, batal solat. Dah nama kata rukun. Di antara rukun yang 13 dalam salat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Maka nak kena baca surah Fatihah. Bagi pandangan Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama, setiap rakaat di dalam salat perlu dibaca dengan surah Al-Fatihah. Jadi kenalah, tak boleh tanya dah soalan. Pasal apa Ustaz, tak boleh ke kalau tak baca Fatihah? Tak boleh jawapannya. Kena baca surah Fatihah. Maka kalau kita bersembahyang secara berjemaah, macam mana pula makmum? Dah tu imam baca dah. Boleh tak kita pakai tu imam punya? Boleh tak? Pakai tu imam lah, tu imam baca dah. Kira haji lah. Makmum tak gaduh baca kot. Macam mana? Ha? Ikut mazhab. Cik Mat kita kata ikut mazhab. Bagi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mesti baca setiap rakaat salat. Tak kira kita sembahyang berjemaah pun kena baca Fatihah. Maka itu adalah sebahagian daripada syarat sah salat kita. Sebab dia merupakan rukun. Ada orang pegang kata tak apalah jemaah, untuk imam baca sah, tak baca tak sah ke semua. Macam mana? Lagu tu pun ada. Tak boleh lah, kena baca ni. Dah sebut dah dalam kitab Al-Imam Nawawi sebut kata apa? Jumhur dan Imam Syafi'i serta Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mewajibkan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Mereka sependapat atas sunatnya membaca surah selepas Al-Fatihah dalam 2 rakaat salat subuh. Dan 2 rakaat pertama dari salat yang selainnya, mereka berlainan pandangan tentang membaca pada rakaat ketiga dan keempat. Pada Imam Syafi'i ada 2 pandangan tentang perkara tersebut. Menurut mazhab yang baru, qaulul jadid ialah tidak disunatkan, dan menurut mazhab lama, qaulul qadim disunatkan membaca surah selepas Al-Fatihah. Jadi salat subuh 2 rakaat kena baca. 2 rakaat pada solat-solat yang lain, 2 rakaat di awalnya. Kalau kita maghrib tadi 2 rakaat awal. Kalau kita isyak 2 rakaat awal. Sama juga zuhur, sama juga asar. Sunat. Kalau terlupa tak apa lah Ustaz. Tak apa, no problem. Sebab sunat. Terlupa nak buat ke mana? Kena-kena kita masuk ni selalu berlaku. Kita masuk sebagai masbuk. Ini kita masuk sebagai masbuk ni. Persoalan yang hangat diperbincangkan dalam kalangan masyarakat kita. Masa bila hangat bincang Ustaz ni? Sebab saya dapat soalan. Banyak soalan macam tu. Kalau kami main masbuk. Dah tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan soalan lah. Kan? Kami main sembahyang masbuk. Tok imam habis baca Fatihah dah. Dan dia baca surah. Baru nak angkat takbir, tu imam pula inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tak dan habis Ustaz, tu imam habis dah baca surah. Macam mana Ustaz? Perlu diselesaikan Al-Fatihah tersebut. Kalau kita dah mula baca dah Fatihah, kena selesaikan surah Al-Fatihah tersebut. Sehinggalah tu imam bangun i'tidal, nak sujud, kita kena rukuk. Kalau tu imam dah sujud, kita dah terlepas rakaat tersebut, maka kena tambah. Tapi kalau kita mai tu imam rukuk dah, tak boleh kita qiyam, angkat takbir dan terus ikut rukuk tu imam. Itu persoalan. Macam mana Ustaz? Nak baca tak Fatihah? Okey, dia mai pula isu yang kedua. Ini pasal tentang perkara ini dia banyak soalan. Kami mai Ustaz, angkat takbir, kami baca dulu doa iftitah. Baca dulu doa iftitah ni. Tok imam habis dah baca Fatihah, habis baca surah, kita dah baca doa iftitah lagi. Kena lambat tak baca. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Tak nak habis doa iftitah. Tok imam dah nak rukuk dah. Lagu mana Ustaz? Fatihah tak baca lagi.
Macam mana tu? Kita masuk-masuk tu tengok keadaan dulu. Doa iftitah rukun, ambil Fatihah tu. Nampak tak? Kalau dah memang main lambat nak buat lagu mana? Habis tu Ustaz kata nak rakyat sunat ni dah main lambat nak buat lagu mana? Nak rakyat sunat main awal angkat takbir bersama-sama dengan imam. Baru dah. Ni main tunjuk kempak lambat kan? Sunat Ustaz tak ada ambil ya. Lagu mana? Kan? Tengok pada keadaan. Kita masuk-masuk main masuk angkat takbir. Tu imam dah habis baca Fatihah, terus ambil surah Fatihah. Doa iftitah tinggal. Pasal dia hanyalah sunat. Kalau kita baca juga Fatihah tak ada baca, sah tak solat kita tu? Kita terus ikut tu imam rukuk. Kita baca dah doa iftitah tadi, meraihkan sunat lebih daripada rukun. Macam mana? Sah tak rakaat kita ataupun solat kita tu? Tak sah. Tu bahaya tu. Kita nak kena tengok betul keadaan. Nak kena tengok betul keadaan tak? Sebab tu nak kena tahu rukun di dalam solat tu apa dia. Nak kena perhati bagi elok. Kalau tanya rukun solat apa dah? Ustaz, rukun solat Fatihah. Takkan Fatihah saja. Hak lain tu ada lagi lah. Hak lain tu lebih kuat. Saya tak apa nak ingat. Rukun solat tiap hari dah. Ustaz takat-takat PKP ni memang tak ingat lah. Saya duduk solat kat rumah. Tak kira solat tahun pun. Nak kena tahu 13 rukun di dalam solat. Balik kita buat ulang kaji balik. Cerita 13 rukun tak habis tajuk kita hari ni. Saya kita nak ceritakan ni adab-adab membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Maka para ashab kita mengatakan jika kami katakan bahawa perkara itu disunatkan, maka tiada perselisihan bahawa membacanya tidak lebih dari membaca dalam 2 rakaat pertama. Mereka berpendapat bahawa membaca pada rakaat ketiga dan keempat adalah sama. Apakah membaca pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua? Maka ada 2 pandangan berkenaan dengan perkara tersebut. Hak ni pun kita nak kena tengok lah. Tertib satu hal, panjang ke pendek ke. Ni rakaat pertama baca pendek, kedua ambil yang panjang. Macam mana pula? Baik, kita tengok hukum dia. Pendapat yang lebih kuat, yakni yang sahih di antara keduanya menurut jumhur ulama ashab kita, yakni para mazhab lah. Imam ashab mazhab ini, kita adalah tidak lebih panjang. Pendapat kedua, iaitulah yang sahih menurut para pengkaji adalah lebih panjang pada rakaat yang pertama. Apa yang disebutkan pada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil awla ma la yutawwilu fil thaniyah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memanjangkan bacaan pada rakaat pertama daripada rakaat kedua. Nampak tak? Maka jumhur berpandangan berdasarkan daripada hadis yang disebutkan faedahnya ialah supaya orang yang tertinggal boleh mendapat rakaat yang pertama. Dah sembahyang maghrib pendek lah. Kan kita ambil lah inna a'tayna. Pilihlah ayat lain. Tak usah tu ingat buat mana. Dah kata nak jadi imam, prepare lah sikit kan. Prepare sikit. Wadduha ke panjang sikit. Adapun di dalam solat maghrib perlu dipendekkan bacaannya. Sunat dipendekkan lah. Baca Al-Baqarah pula solat maghrib. Panjang. Isyak disunatkan panjang. Ini nak kena tahu waktu. Maka apa yang kita dapat daripada hukum yang seterusnya ialah memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama berbanding daripada rakaat yang kedua. Sebab Nabi baca lebih panjang bacaan pada rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Jadi kalau kata kita ambil idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat kedua nak ambil tabbat yada, tak apa. Nak ambil qul huwallah, tak apa.
Ini begitu keadaannya. Maksudnya kita panjangkan lebih sikit lah. Rakaat pertama tu, rakaat kedua pendekkan sikit. Adapun dari sudut tertib, kata ulama, perlu diawalkan mengikut susunan surah. Hak ni pun ramai sangat yang tak faham juga. Dia baca qul huwallahu rakaat pertama. Rakaat kedua baca inna a'tayna. Dah ustaz kata pendek rakaat kedua. Nampak tak faham dari sudut tertib kita membaca surah di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ambil qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama. Rakaat kedua nak ambil apa dah? Tak payahlah ambil surah qul a'udzu surah An-Nas tu dah rakaat pertama tu la ilaha illallah. Ni masalah dia, tak faham. Nampak tak? Tertib. Kalau kata kita baca, contohlah kita baca ayat kursi contoh kan. Ayat kursi kita dah baca selalu dah kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat pertama. Masuk rakaat kedua nak baca juga surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Awal kali ni. Ambillah Alif Lam Mim dulu baru letak ayat kursi rakaat kedua. Nampak tertib kita nak kena susun. Sebab tu nak jadi imam kita kena preparation. Orang kampung saya kata kena prepare. Jangan buat terkejut tergempak. Kadang-kadang dia pun tolak terkejut tergempak ustaz. Dah tahu kita selalu kena tolak, prepare dah siap-siap. Tak tolak tak apa, tolak selamat, kita dah prepare dah. Tidak ni dok inna a'tayna sebut main dengan tak prepare ni kan. Inna dia kata tak jumpa ni. Kan? Sama juga satu kisah di belah-belah Negeri Sembilan. Saya pasal banyak PKP ni duduk belah sana. Pasal Negeri Sembilan boleh kuliah. Boleh kuliah tapi masjid kuliah. Tapi dah belah sana saya tak banyak kuliah. Jadi banyak pergi merata semayang apa ni jemaah lah. Pergi nak tengok masjid-masjid kan. Satu hari tu saya pergi satu masjid. Ni tak cerita masjid mana, itu kita pergi cari lah. Ni cerita pasal tak prepare ni cerita dah. Tok Imam dah tu Tok Imam. Bukan nak kata Tok Imam. Kadang kalau tak dan Tok Imam pun sibuk orang nikah ramai. Tak dan nak prepare pun. Dekat-dekat nak maghrib pun orang main nikah lagi. Tak dan. Dekat-dekat PKP ni. Menikah online lah. Allah aja duk Tok Imam pun webcam sedia. Menikah online kan. Jadi tak dan. Dia pun baca kuliah. Tak jumpa laku di hukum boleh jadi. Tak prepare. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dia pun berhenti lama orang kata apa panjang sangat surah ni. Duk asal apa tahu panjang sangat. Orang belakang pun lah ni tak jumpa laku pula. Saya duduk belakang pun main lambat sikit duduk belakang. Nak tegur orang pun jauh tu. Orang belakang pun lakum. Dia pun dengar lakum. Apa belakang? Pasal dia tak nyamuk, tak sambung. Orang belakang pun kali kedua tak dengar lakum. Pasang dia kata. Dia pun marah aku lah. Dia tak jumpa sampai tak ingat lakum tu pun. Dia pun tegur lah bagi panjang sikit. Orang belakang pun lakum dinukum. Ni lakum saja. Dia pun lakum apa? Kan? Tegur orang belakang pun nak tegur. Tegur bagi panjang sikit. Lakum dinukum. Lepas tu marah bunyi tegas tu lakum. Apa duk cakap kata lakum. Ilah. Saya duk belakang pun nak tergelak lah dah. Tok Imam tak prepare tuan. Jangan main-main qul huwallahu pun boleh tertukar surah tu. Sebab apa? Kita tak buat preparation. Sebab tu dalam membaca surah ini dalam Al-Quran kena buat preparation yang baik. Buat tu imam kita tadi Ar-Rahman kan jalan-jalan. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Seronok kita baca surah-surah yang kita kata membawa roh kepada kita. Ar-Rahman. Kalau baca Ar-Rahman sedih tuan kalau tengok kan kita ni banyak perkara yang
nikmat Allah bagi kat kita yang kita tidak bersyukur. Surah afabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau nak dustakan? Allah bagi nikmat banyak dah kat kita. Kita duk tak cukup situ lah. Allah uji saat yang baru setahun ya COVID-19 hinggap satu dunia. Yang selama ni Allah bagi nikmat punya banyak, ada rumah, kereta, anak, semua kita dah boleh pergi merata dah. Mai setahun baru Allah uji. Allah payah Ustaz nak keluar Malaysia pun payah. Lepas tu tengok-tengok menteri pergi. Dia marah menteri lah. Marah kawan tu nak pergi berkira pasal haji. Saya kita tak boleh pergi haji pula. Marah. Dah tak bagi kita keluar. Dia tiba-tiba duduk dalam Kaabah. Oh, bukan marah pasal apa. Dia tak boleh masuk Kaabah. Marah kat menteri pula. Tak boleh masuk Kaabah. Nak macam mana rezeki dia. Allah pilih. Dia boleh masuk Kaabah. Allahu Akbar. Macam-macam netizen kita pun. Tak ada kerja apa. Ada rumah saja. Lu kira bilik exact tu lah. Quran tak boleh buka pun. Hak tu dah. Jadi kita nak kena tengok balik tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila makmum masbuk, ni nak masuk tajuk ni. Apabila makmum masbuk mendapati 2 rakaat terakhir dari sembahyang zuhur dan lainnya bersama imam, kemudian dia kerjakan 2 rakaat baginya, maka disunatkan baginya membaca surah. Faham tak? Maksudnya 2 rakaat yang terakhir. Tok imam tu tinggal lagi 2 rakaat terakhir, kita baru mula. Maka kalau kita terus dengan surah tak ada masalah, sunat bagi kita. Pasal kita baru mula 2 rakaat. Jadi kita tambah 2 lagi, baca Fatihah sajalah. Itu keadaannya bagi yang masbuk. Adapun kalau tak baca, Allah Ustaz selama ni tak baca pun tak apa, ada sunat. Jangan Fatihah pun tak baca. Allah Ustaz selama ni Fatihah pun tak baca. Elok qada tu. Buat macam mana? Dah kita waktu tu jahil, tak tahu nak kena mengaji. Maka itu keadaannya. Setengah dari mereka berkata ini menurut pendapat yang menggalakkan membaca surah dalam 2 rakaat terakhir, manakala menurut lainnya tidak disunatkan. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat yang pertama, supaya sembahyangnya tidak kosong daripada surah. Ini hukum imam dan orang yang salat sendirian, wallahu a'lam. Jadi itu keadaan dia kita sebut tadi tu. Kalau kita main dalam keadaan masbuk. Sementara makmum, maka jika salatnya perlahan bacaannya, wajiblah dia membaca Al-Fatihah dan disunatkan baginya membaca surah. Jika sembahyang itu bacaannya keras sedang dia mendengar bacaan imam, tidaklah disukai baginya membaca surah. Jadi maksudnya, kalau kita ni sebagai makmum, kalau solat zuhur lah, kita kata solat yang macam slow ni kan. Kalau solat baca derah memang tu imam dia baca surah, kita Fatihah ya. Kalau jenis solat baca slow zuhur, asar, kita jenis baca sederhana lah, kita kata perlahan dengar kat kita. Ada juga jenis baca perlahan bagi dia, bagi orang lain derah tak dengar. Wah, duduk sebelah tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai dengar sampai hujung saf tu. Dia kata, "Dok Ustaz, saya slow." Tu kira paling slow saya. Dia pakai sound system hebatnya. Dia kata slow, orang ni dengar sampai hujung sawah. Maka itu sekadar Fatihah saja. Tak payah untuk sambung surah. Saya ganggu orang lain nak semayang. Sampai kan Rabbana walakal hamd. Nyok lah. Sekadarnya sahaja. Ini pun masalah juga. Mengganggu kekhusyukan orang lain. Itu kami nak tanya Ustaz tu banyak kat tempat kami ni. Tak apalah, mana yang berkenaan kena belajar perlahankan. Sekadar telinga kita lah. Dah dia jenis telinga dia dengar hak tu paling slow. Kita nak buat lagu mana? Nak kena terima juga dah. Kadang-kadang dia pun dah ejah volume, dah habis ejah dah. Tapi dah telinga dia dengar hak tu lah paling slow. Dia tahu tu dah lah nak buat lagu mana? Kita yang boleh perlahankan, kita perlahankan. Takut-takut kata ulama mengganggu kekhusyukan orang lain solat, maka akan jatuh kepada dosa kalau sengaja. Kalau kita memang yang kita kata tadi kan, memang kita dengar tu dah paling slow, bukanlah sengaja, tak apa nak buat lagu mana. Terimalah kita makmum kita.
Hak tu ya, kalau dia tak main sembahyang tu lagi payah pula. Kan? Jadi kita cuba juga untuk perelokkan dengan menegur secara berhikmah. Adapun tentang kewajipan membaca Al-Fatihah, ada dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat, yakni sahih, adalah wajib, dan pendapat kedua tidak wajib. Jika tidak mendengar bacaan imam, maka yang sahih adalah wajib membaca Al-Fatihah dan disunatkan membaca surah. Tidak dinafikan memang ada orang yang berpendapat wajib membaca Fatihah dan tidak sunat membaca surah. Ini kita kata waktu solat. Waktu solat maghrib, solat isyak. Kadang ada surau tak ada mic. Kita duduk dia, nala dia jauh, tak dengar. Jadi kita ni ikut orang depan je, rokok, sujud. Ada jugalah, tapi keadaan hari ni semua dah ada mic dah. Adapun solat zuhur dan asar memang kita baca secara sir. Jadi tu imam pun baca slow, maka kita bacalah Al-Fatihah, dan pandangan yang lebih kuat kita membaca surah selepasnya. Wajib juga kita membaca Al-Fatihah pada takbir pertama daripada solat jenazah. Ini hukum pada solat jenazah lah. Pun sama juga kena baca sekadar telinga kita saja dengar. Solat jenazah pun tak baca kuat. Manakala membaca Al-Fatihah dalam solat yang lain adalah wajib, yakni menjadikan ia sebagai syarat sah solat, iaitulah rukun, maka mestilah dilakukan. Jadi itulah keadaannya. Sekiranya tidak mampu kita membaca Al-Fatihah dalam semua keadaan, maka dia hendaklah menggantikannya dengan membaca ayat-ayat yang setara dengannya, yakni dari Al-Quran. Jika tidak mampu membaca sesuatu, dia berdiri sekadar lamanya seperti dia membaca seolah-olah membaca surah Al-Fatihah, kemudian rukuk. Masalah ni dibincangkan sekiranya kita belajar sembahyang dan tak pergi baca Fatihah. Ada tak? Ada. Jadi kita sekadar duduk sembahyang. Ada saya jumpa masa saya pergi duduk masa tengah aktif 2016-17 dakwah di Sabah dulu ni, memang jumpa lah jenis-jenis macam ni surah Fatihah tak boleh baca, tapi dia baru duduk belajar solat. Macam mana kita nak buat ni Ustaz pasal rukun surah Fatihah ni? Maka ulama menyebutkan sekiranya keadaan ini berlaku, maka dia meraihkan sekadar panjang surah Al-Fatihah 7 ayat tu, angkat takbir lama. Kalau boleh bertasbih, maka digalakkan di dalam hati. Sebab apa? Sebab dia tak pandai lagi, baru duduk mengaji, baru duduk belajar. Dimaafkan keadaan tu. Kalau hak hati pun tak baca, kalau hak hati pun tak baca, problem lah. Ini berlaku tak? Berlaku. Sebab tu ulama kata, jika tidak mampu membaca sesuatu pun, dia berdiri sekadar lamanya bacaan Al-Fatihah, kemudian rukuk. Ni kalau tak mampu langsung. Jadi dah nak semayang, baru masuk Islam contohnya, dia mai juga ke masjid, ke surau kita, jangan halau dia balik. Tak pergi Fatihah lagi balik, semayang tak sah. Jangan. Biar dia masuk semayang, dia ikutlah tu. Tak baca pun dia ikut tu, rukuk lah. Itu keadaannya. Kita galakkan dia. Bila dia duduk dengar imam baca tu, terkatlah ke kepala dia tiap-tiap hari main. Alhamdulillah. Begitu keadaannya kan. Baik. Sikit lagi kita masuk fasal ke-59. 8:37 lah. Azan ke apa? Masuk dah. Azan lu. Azan. Baik. Sikit lagi saya nak masuk satu lagi fasal. Dah lama tak main start tu. Baik, kita sambung sikit lagi fasal yang ke-59. Tajuknya ialah tidaklah mengapa jika menggabungkan dua surah atau lebih di dalam satu rakaat. Baik, kita tengok ni pula. Pasal soalan pun ada juga orang duk tanya ni. Ini adab dia dalam kita membaca Al-Quran. Jadi kita nak gabung dalam satu rakaat ni banyak surah. Boleh ke tak boleh ni? Baik. Mengikut riwayat yang terdapat di dalam Sahihain. Sahihain ni adalah hadis Bukhari, kitab Imam Bukhari, hadis daripada Imam Muslim. Bukhari dan juga Muslim Sahihain. Daripada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Katanya aku telah mengetahui surah-surah di mana pernah Nabi SAW menggabungkan di antara keduanya atau lebih. Kemudian dia menyebut 20 surah dari Al-Mufassal. Setiap 2 surah dalam satu rakaat. Baik, Nabi SAW salat baca dalam satu rakaat lebih daripada, sehingga sampai ada pernah Nabi baca semayang sahabat 8 juzuk Quran. 8 juzuk ni dah menggabungkan beberapa surah. Habis surah Baqarah baca surah Ali Imran, habis baca surah Ali Imran baca surah An-Nisa, habis baca surah An-Nisa baca surah Al-Maidah. Tu dia 8 juzuk tuan-tuan satu rakaat. Semayang tahajud, bukan semayang fardu ni. Semayang tahajud baca 8 juzuk, kita gegak betul-betul. Semayang qiyamul lail, bangun semayang qiyamul lail. Ustaz, tolonglah Ustaz, baca pendek-pendek sudahlah. Kita pun baca qul huwallahu ahad, habis-habis qiyam, Ustaz buat pendek sangat. Macam-macam Tadi duk minta baca pendek, lepas tu buat pendek sangat pula, sampai tak dan nak merasa nikmat semayang Ustaz pula dah. Bulan depan pun panggil sekali baca 1 juzuk lagi. Macam-macam kita pun. Pendek sangat tak boleh, panjang sangat tak boleh. Dalam tarawih selalu ni nak masuk Ramadan dah. Tuan-tuan doa banyak-banyak tau. Saya minta tuan-tuan orang yang soleh semua malam ni yang main. Doa sungguh-sungguh. Doa apa Ustaz? Doa bagi kita boleh sambut Ramadan dalam keadaan imarahnya masjid dan rumah Allah. Pasal tahun lepas kita rasa nak semayang di rumah pakai serabut habis. Tuan-tuan mengakulah depan saya, tak payah buat tunjuk alim. Mengakulah dia pakol ni berlama. Ustaz, lagu mana nak buat ni? Pasal apa? Dok ni semayang tarawih ni saya ni duk biasa 8. Bini minta 20. Payah Ustaz. Serabut habis. Loh pasal 8 dengan 20. Ingat kan tak payah main masjid, tak gaduh dah 8-20. Semayang kat rumah pun gaduh 8-20 ya. Dah. Bini dok biasa semayang 20. Laki 8 cabut dah. Nak buat ke mana? Bilang main-main kat rumah kena akur juga lah bini dah semayang. Satu lagi call pula Ustaz, bini komplain hari ketiga Ramadan. Tanya, tiap malam Ahad tak ada Isnin dan Selasa ke? Saya kata saya pun tak faham apa dia. Dia kata doa Ustaz, bini kata sampai tiap malam qul huwallahu ahad. Tak ada Isnin dan Selasa ke? Dah aku tahu hak tu je. Hanya jangan banyak komplain, marah bini. Saya tahu tuan-tuan serabut semayang tarawih kat rumah. Doa bagi banyak-banyak tuan-tuan kita main semayang kat masjid. Dia punya suasana dia beza. Kan? Semayang kat rumah kita lah, bilai kita lah imam. Tak semput ke? Semput lah. Telefon Ustaz, subuh kudus tu tak mana? La ilaha illallah. Subuh kudus tu selawat Tok Bilal tu. Dia subuh kudus ingat duduk dalam sembahyang tarawih. Subuh kudus Rabbuna Rabbul Malaikatu wa la ilaha illallah. Punya tak api nak abang lagi tu. Pasal dia duduk sambut sallallahu wasallam alaihi saja. Mampu kita kata kan. Doa banyak-banyak tuan-tuan bagi boleh main sembahyang kat surau kita tarawih tahun ni. Saya pun jadual-jadual tarawih tu dah hampir penuh dah tu. Kata kalau tak boleh sembahyang tarawih ni, kira jadual di rumah jugalah kita pun. Tidak boleh juga lah pergi merasa masjid ni sikit kan. Seronok nak mengimarahkan sembahyang tarawih tu. Pasal suasana sikit ni Allah. Masuk hari keempat dia kata Ustaz saya sakit perut selalu. Suruh bini sembahyang tu aku sakit perut, makan banyak tadi. Hari keempat tak tahan dah dia pun. Sakit perut selalu, makan banyak tadi dia kata. Saya pun buat alasan saya. Mayang tu sakit perut sembahyang. Ngayak tu sakit perut sembahyang. Tidur sampai sahur pula bangun. La ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kita tak pernah diuji macam tu. Tak ada preparation tu saya kata tadi. Kan kalau boleh baca Ar-Rahman tadi okey lah. Tak ada lah bini komplain Ahad setiap hari. Qul huwallahu ahad setiap hari. Rakaat kedua aja qul huwallah. Rakaat kedua aja qul huwallah. Abang ni pun tak ada surah lain ke? Jangan banyak cakap. Ni kira okey aku boleh jadi imam ni.
Kalau aku tak boleh jadi imam, nak suruh orang jadi imam. Dia pun geramnya pasal dia kata naik tengok. Aku nak tengok suruh abang boleh macam. Nak suruh bini pula naik jadi imam. Pening tu ni. Betul tak seorang beliau duduk sembang seorang beliau. Saya baik anak saya hafal Quran Ustaz. Saya kata afdal yang hafal ya. Selamat tu ni. Yang anak pula ikut pak kata. Patut jadi anak tu dah yang afdal ketua keluarga. Kena balik kat ayah. Duduk bergaduh adik-adik kat rumah anak-anak. Pasal apa? Solat tarawih. Tu tak kira sembahyang raya ni. Telefon tanya nak pegang tongkat apa? Habis penyapu pegang. Dah tak ada tongkat, tak payah pegang. Bukan ada masalah pun, habis penyapu. Dia kata, Ustaz, penyapu rumah saya pendek. Tak payah lah, ya Allah. Lepas tu persoalkan pula sembahyang raya, takbir berapa kali? Ni masalah kita tak pernah nak ambil tahu. Ilmu-ilmu ni kena ambil tahu. Kan? Sembahyang raya kita pun teranglah rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Allah Ustaz. Kalau macam ni okey lah. Rakaat pertama saya terlebih lah daripada 7. Lepas tu rakaat kedua saya tambah je bagi cukup 12. Dia ingat atau pak dia boleh tambah-tambah tu. Pening kita jadi ustaz ni pun nak jawab soalan tu tak boleh. Kita tak jangkau di akal kita nak tanya macam tu. Cover siap-siap dah. Masa rakaat pertama tadi terlebih dah rakaat takbir. Cover boleh saat rakaat kedua angkat 2 ya. Rakaat pertama tadi dah 10 dah. Jadi bila 5 campur 7 jadi 12. Maka cukup juga ustaz, jangan risau, cukup juga 12. Dia buat matematik memang A. Kita pun tanyalah. Periksa dulu matematik A kan plus dan A plus. Patutlah pandai sangat kira tambah kali tolak tak boleh. Ni yang kita duk bincang ni. Boleh tak nak sambung surah di antara surah? Tak ada masalah. Kita bacakan qul huwallahu ahad. Sebab kita dah baca qul huwallah. Takut tadi ustaz kata rakaat pertama kena panjang sikit, rakaat kedua pendek sikit, sambung dengan surah apa? Al-Falaq. Habis walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai habis, rakaat kedua ambil pulang kemudian jadi pendek lah pulang kemudian tu. Kak kamu kita dah panjangkan sikit dah. Boleh tak? Boleh. No problem orang kampung saya kata. Tak ada masalah. Boleh. Yang duk agak-agak pula nak sambung surah boleh tak ni? Nabi baca 8 juzuk dalam rakaat yang pertama. Tak ada masalah. Baik, sekadar itu dulu untuk malam ni apa yang saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan pasal dia SOP tu nak kena ikut tuan-tuan, jangan lupa tegak katalah. Di siapa nak kena ikut ni pasal Allah dah bagi kerajaan kita jauhi dah bagi kita main solat dah, kena ikut betul-betul. Tuan-tuan saya dah kenal dah, jangan jadi macam saya. Kena apa saya tengah-tengah mengajar jabat agama main, tegak gambar tu dia famous lah tu. Saya kata pasang lah, saya tengok jam pukul 9. Allahu Akbar. Takkan aku nak marah pukul tu. Ni bagi ceramah ni kan. Rupanya pakai tak tulis nama. Untuk siapa tak tulis nama, pergi tuliskan. Dan nak kena tak berbaloi. Baik bagi kat saya. Rupanya bukan sebab pukul 9 pakai tak tulis nama. Anda tulis nama, scan tulis nama. SOP kena ikut tu. Semalam di surau di Negeri Sembilan kau. Saya sebut-sebut siapa tak tulis nama. Tu dia tu. Ramai tak tulis sampai tinggal 2-3 kali nak dia. La ilaha illallah kata ni. Nak main semayang pun nak kena ikut. Saya jadi fitnah kepada institusi agama ni. Kita pergi supermarket tu, dia punya scan tak sangka. Main surau tak mau scan. Wah, AJK ni pun nak kena scan lah apa. Bukan AJK. No, ulil amri yang perintahkan kita supaya ikut SOP semua ni. Kena ikut lah. Kan, kena bawa sejadah sendiri, kena bawa sejadah, orang main sejadah. Mak surau pula apa tak sedia sejadah. Orang main nak semayang ni payah tak ada sejadah apalah. Bawa daripada rumah. Tak ada sejadah habang surau bagi. Boleh takkan lah sampai tak ada sejadah kat rumah. Ni berlaku tak? Berlaku. Marahnya pasal. Jadi saya galakkan tuan-tuan, dah sempena kita dah boleh main. Putrajaya, berapa lama dah boleh main semayang di masjid ni? Ramai-ramai yang ni? Lama dah? Kau start awal bulan baru ni? Kau sebelum tu ni?
Awal bulan baru ni kan. Sebelum tu lagi alhamdulillah. Selangor dia tak boleh sampai hari ni kan. Kita doakan supaya jiran kita Selangor boleh pergi semua. Depa pun kawan saya daripada Johor mai semayang Jumaat di Negeri Sembilan. Kebetulan dia ada kerja di Negeri Sembilan. Menangis dia. Dia kata 2-3 bulan dah ustaz tak rasa suasana semayang Jumaat tu tak rasa. Menangis dia. Allahu akbar dengar khutbah. Kita kalau tak dapat tu Allah rasa sayu Jumaat tu kat rumah rasa pelik. Lebih pada 40 hari kita jadi kebiasaan lah. Mai Jumaat pun tak rasa Jumaat dah. Mula nak mengelak, SOP ni tak boleh pergi ni. Sedangkan tempat kita dah boleh semayang Jumaat dah. Dia duduk SOP situ. Jadi hukum dia orang yang macam tu haram kena main semayang Jumaat. Kalau tempat dia dah boleh semayang Jumaat tu buat SOP lagi, haram. Dosa besar. Maka dia kena turun main semayang Jumaat. Dia ikut kepada tempat yang tertentu. Maka kita main ramai-ramai untuk kita imarahkan tempat kita, surau kita, masjid kita. Sebab apa? Dengan mengimarahkan rumah Allah, maka Allah akan selamatkan kita seluruhnya. Bukan takat kita hak main ni saja pun, hak duduk di rumah bini kita, anak-anak kita pun Allah selamatkan. Sekiranya kita jaga rumah Allah. Tuan bukti dah tunjuk dah. Kalau main duduk imarahkan rumah Allah ni, insya-Allah Nabi kata yahfazillah, yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada segala wabak dan penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.